Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita membuat siaran langsung ataupun live di aplikasi TikTok di mana kita akan sambung kembali bacaan ataupun muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat terkenal ataupun kitab yang sangat popular di kalangan para pelajar pondok-pondok di seluruh Malaysia. Di mana kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat yang harus bagi Allah, sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat mustahil dan juga sifat yang harus bagi Rasul, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, insya-Allah. Baik, sama-samalah kita tengok sambungan kitab ini. Baik, sambungan sambungan pada muka surat 9. Sambungan pada muka surat 9, insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, faidah, ay hadhihi faidah, bermula ini adalah satu faedah. Faedah dia ada dua. Yang pertama faedah harta, yang kedua faedah ilmu. Baik dikehendaki di sini iaitu faedah ilmu lah. Faedah ilmu. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid darain amin. Ini suatu perkara yang berguna. Bermula ini, ini kalau kita mengaji ilmu nahwu dipanggil mubtada', kalimah yang dibuat mula. Jadi mubtada' kena pasang dengan makna bermula. Khabar dia ialah suatu. Bermula ini ialah suatu, khabar dia ialah suatu perkara yang berguna. Suatu perkara yang berguna, yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil ni maknanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak ada ilmu. Itu maksud jahil. Banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini. Perkara mana? Yakni perkara yang kita wajib pada syarak tu. Yang kita wajib pada syarak tu ramailah orang-orang jahil tentang perkara tersebut. Ramai orang tak tahu wajib syarak tu macam mana. Ramailah orang di luar sana yang jahil tentang hukum syarak. Yang kata jahil, jahil hukum syarak tu macam mana tu? Wayah dah. Sehingga-hingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya, tetapi jahil juga. Tu sampai dia tak tahu, dia tak sedar kata diri dia tu jahil. Yang tu dipanggil jahil murakkab. Dua kali jahil, jahil yang bersusun. Dia tak sedar yang diri dia tu adalah jahil. Yang pertama dia tu jahil, dia tu tak tahu. Dan dia tak sedar kata dia tak tahu. Tu dipanggil jahil murakkab. Dia tak sangka kata dia tu jahil. Dia tak tahu, dia tak sedar kata diri dia tu jahil. Jahil ada dua. Yang pertama jahil basit. Jahil basit ni dia sedar kata diri dia jahil. Apabila dia sedar, maka dia pun pilah belajar, dia pilah mengaji. Tu boleh buat kira lagi kalau jahil macam tu. Kalau yang kedua ni jahil murakkab. Murakkab maknanya bersusun, dua kali jahil. Yang pertama diri dia jahil, dan yang kedua dia tak sedar kata diri dia tu jahil. Orang macam ni payah sikit lah. Kita kata dia salah, dia tak mengaku kita dia salah. Susah orang macam ni.
Jadi janganlah bagi kita ni sampai jadi jahil murakkab. Iaitu yang kata perkara ini tu, iaitulah hukum syarak tu lah, wajib syarak tu, iaitu tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah dan Rasul, tetapi tidak ada janjian apa-apa. Bayannya janjian apa-apa tu daripada pahala dan seksa. Tetapi perkara itu tetap dan pasti. Perkara tu dia tetap dan pasti. Yang ni pasti berlaku, tetap berlaku. Tapi dia tidak ada janjian apa-apa. Tidak ada janjian apa-apa daripada Allah Ta'ala. Tetapi perkara tersebut dia pasti berlaku, tetap akan berlaku. Maka tidak dinamakan dia perkara itu tu, maka tidak dinamakan dia wajib syarak. Perkara tersebut tak dinamakan wajib syarak. Kalau wajib syarak ni buat dijanjikan pahala, tak buat buat dijanjikan pahala, kalau tak buat dijanjikan dengan seksa. Itu wajib pada syarak. Yang ni pula tidak dijanjikan oleh ada yang tanya, Assalamualaikum, belajar kitab apa tuan? Kitab Risalah Misbahul Munir. Kitab Risalah Misbahul Munir, kitab akidah, kitab tauhid, kitab yang terkenal di kalangan para pelajar pondok. Jadi kita ni sebagai nak muzakarah sajalah, yang kita duk mengaji lama-lama dulu tu, untuk perhidupkan balik ilmu. Tu cara dah. Dia kata kalau wajib syarak, itulah perkara yang kalau kita buat dijanji dengan pahala, dan kalau kita tinggal ada dijanji seksa. Contohnya seperti sembahyang. Tetapi di sini tidak ada sebarang janjian daripada Allah sama ada pahala ataupun dosa. Tetapi perkara tersebut pasti akan berlaku, tetap akan berlaku. Itu maksudnya. Contoh dah, seperti wajib mati. Wajib mati. Jadi wajib mati ni bukan macam wajib syarak. Wajib mati ni dia tak sama macam wajib syarak. Kalau wajib syarak, kalau kita tak buat dia berdosa, dijanji dengan siksa. Contohnya seperti sembahyang. Kalau kita buat dia dijanji dengan pahala. Kalau wajib mati ni dipanggil dia tak ada janjian daripada Allah. Tapi perkara tersebut pasti berlaku, tetap akan berlaku. Tetapi perkara tersebut tidak ada janjian daripada Allah, sama ada dapat pahala ataupun dapat dosa. Contohnya seperti wajib mati. Jadi wajib mati ni dikatakan wajib aridi. Wajib aridi, yakni wajib yang baru datang. Kena beza lah, wajib mati, wajib aridi yang mana, wajib syarak yang mana. Kena tahu dia punya pengertian dia. Jadi wajib mati ini adalah perkara yang wajib berlaku, pasti akan berlaku. Tetapi wajib mati ini tidak dijanjikan pahala ataupun tidak dijanjikan dosa daripada Allah. Tetapi perkara tersebut pasti akan berlaku. Dan wajib bangkit, wajib bangkit hidup kembali. Maknanya selepas daripada kita mati tu, sampai satu masa ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka akan dihidupkan kembali manusia daripada bangun daripada kubur masing-masing. Itu dipanggil wajib bangkit hidup kembali. Jadi wajib bangkit hidup kembali itu dipanggil wajib aridi. Wajib aridi, bukan wajib syarak. Bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Tu. Tapi wajib mati, wajib bangkit semula daripada kubur itu dipanggil wajib aridi. Yang mana wajib tersebut tidak dijanjikan pahala, tidak dijanjikan seksa daripada Allah. Yang tu dipanggil wajib aridi. Itulah perkara yang tetap akan berlaku, pasti akan berlaku.
Apa dia yang berlaku tu? Wajib mati. Yang pertama, kita ada tarikh kematian kita. Yang mana kematian kita itu tarikhnya dirahsiakan oleh Allah. Yang kedua, wajib kita bangkit semula daripada kubur. Itu juga wajib akan berlaku, tetap akan berlaku. Cuma masa mana tu? Wallahu alam. Itulah yang kita tahu selepas tiupan sangkakala yang kedua. Kita akan bangun semula daripada kubur masing-masing. Asal perkara itu harus mati atau hidup kembali itu, asal dia harus, asal dia tu asal. Tapi yang ni di sini dipanggil aridi, wajib aridi. Wajib yang baru datang, mati dan bangkit semula tu. Tu dan sebagainya daripada ni. Kalau ilmu nahu dipanggil bayan, dia nak terang sebagainya tu macam mana. Daripada ini dia nak jelaskan lagi yang kita sebagainya tu macam mana. Daripada perkara yang wajib berlaku, banyak lagi lah perkara yang wajib berlaku, tetap akan berlaku. Maka iaitu perkara tersebut tu, yang kita wajib mati, wajib bangkit hidup kembali dan sebagainya tu, iaitu dinamakan dia hukum aridi. Dia dinamakan hukum aridi. Aridi ni maknanya baru datang. Artinya keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala. Hukum aridi ni artinya, hukum tu maknanya keputusan, aridi ni yang baru datang. Artinya keputusan yang datang ini yang baru datang daripada pihak Allah Ta'ala. Maknanya kematian kita tu adalah keputusan yang datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang mematikan kita. Dan juga wajib bangkit daripada kubur, wajib hidup kembali, itu juga dipanggil keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala. Bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Jadi wajib mati itu bukanlah dikatakan keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Sama ada wajib, sunat, makruh, haram dan sebagainya. Tapi keputusan tersebut datang daripada Allah. Wajib mati, wajib hidup kembali, semua tu keputusan datang daripada Allah. Yang mana keputusan tersebut baru datang, yang dipanggil hukum aridi. Jadi wajib mati itu dipanggil wajib aridi. Bangun hidup kembali daripada kubur itu daripada wajib, dinamakan wajib aridi. Itu maksudnya. Jadi keputusan tersebut datang daripada Allah Ta'ala. Tu. Dan iaitu hukum aridi itu, hukum aridi itu keputusan yang datang, yang baru datang daripada Allah Ta'ala tu. Dan iaitu 3 bahagian. Dia ada 3 bahagian, yakni 3 bahagian hukum aridi tersebut. Hukum yang baru datang tu, keputusan yang datang daripada Allah Ta'ala tu, dia ada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil wajib aridi. Yang pertama dipanggil wajib aridi. Yang kedua mustahil aridi. Mustahil aridi. Dan yang ketiga dipanggil harus aridi. Harus aridi. Dan erti wajib aridi itu, dan ni kita nak mula lagi lah. Jadi erti ni kalau kita ngaji ilmu nahu dipanggil mubtada'. Khabar dia iaitu ni. Mubtada' ni kalimah yang kita buat mula. Dan artinya ni dan bermula. Jadi mubtada' kena pasang makna bermula. Kalau orang ngaji nahu dia erti lah. Kalau orang ngaji pondok insya-Allah kalau dia erti, kalau dia ngaji nahu lah. Dan erti yang ni dan bermula, erti wajib aridi itu khabar dia iaitu. Iaitu ni khabar. Iaitu yang kata erti wajib aridi tu, iaitu barang yang berlaku. Barang yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala. Yang kata wajib aridi tu berlaku mengikut keputusan Allah. Mengikut keputusan Allah Ta'ala, yang dipanggil hukum aridi. Contoh dia seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa. Contoh dia seperti berlaku kematian ke atas segala yang bernyawa. Tak kira lah benda bernyawa tu manusia ke,
tumbuh-tumbuhan kah, binatang kah, apa-apa saja yang bernyawa. Apabila berlakunya kematian ke atas segala yang bernyawa itu mengikut keputusan Allah Ta'ala. Jadi berlakunya kematian itu mengikut keputusan Allah Ta'ala. Itulah dinamakan wajib aridi. Dia perkara tersebut berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala. Bukan perkara itu seperti wajib syarak. Wajib syarak ni kalau kita buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tapi wajib aridi ni dia lain. Wajib aridi ni keputusan daripada Allah Ta'ala. Perkara tersebut berlaku, contohnya berlaku kematian, semua itu keputusan daripada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ni Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Artinya tiap-tiap yang bernyawa itu, tak kira lah manusia ke, tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, yang bernyawa, yang hidup. Maksudnya yang hidup. Artinya tiap-tiap yang bernyawa ini, yang hidup itu merasai ia yang tiap-tiap yang bernyawa tu merasai ia akan mati. Maknanya setiap yang hidup itu pasti akan mati. Cuma kita tak tahu bila nak mati. Tu. Dan contoh lagi seperti berlaku hidup. Berlaku hidup kembali. Mengikut keputusan Allah Ta'ala. Berlaku hidup tu maknanya hidup kembali selepas daripada kematian. Iaitulah bangun daripada kubur. Itu juga dipanggil mengikut keputusan Allah Ta'ala. Yang dipanggil hukum ardi, hukum yang baru datang, keputusan yang baru datang daripada pihak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian, hai manusia, sesungguhnya kamu sekalian, hai manusia, pada hari kiamat nanti dibangkit hidup semula. Dibangkitkan hidup kembali kamu. Ni Allah Ta'ala firman sendiri dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran, hai orang sekalian manusia, pada hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Tu. Kamu akan dibangkit hidup kembali kamu tu. Ini Allah Ta'ala kata dalam Quran. Tu. Maka dinamakan dia dua perkara tadi, iaitulah yang pertama, setiap yang bernyawa pasti akan mati tu. Dan yang kedua, sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkit hidup semula tu. Maka dinamakan dia dua perkara tadi tu wajib aridi. Wajib aridi, iaitulah perkara yang berlaku mengikut hukum Allah, mengikut keputusan daripada Allah. Berlaku kematian, berlaku hidup kembali selepas daripada mati tu, itu dipanggil wajib aridi, iaitulah hukum yang berlaku mengikut hukum Allah, keputusan Allah. Dan jika melawani keputusan yang tersebut, jika berlawanan dengan keputusan Allah tersebut, contoh dia seperti yang bernyawa tidak mati. Ni contohlah. Contoh kata jika berlawanan keputusan tersebut tu. Ni lawan dia. Ni contoh dia. Contoh dia seperti yang bernyawa tak mati. Yang tadi bernyawa pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi ni melawani, berlawanan dengan keputusan yang tadi. Yang tadi setiap yang hidup pasti mati. Yang ni pula yang bernyawa tidak mati. Berlawanan. Berlawanan. Dan yang telah mati tidak hidup kembali. Berlawanan. Yang tadi yang sudah mati pasti akan hidup kembali. Yang ni pula yang sudah mati tidak hidup kembali. Jadi berlawanan. Maka dinamakan dia dua perkara tadi, iaitulah yang hidup tidak mati tu, yang bernyawa tidak mati, dan yang kedua yang telah mati tidak hidup kembali tu. Maka dinamakan dia mustahil aridi. Mustahil, yang ni dipanggil mustahil lah. Mana boleh mustahil lah aridi. Mana ada manusia tak mati, mana ada yang hidup tak mati, semua akan mati. Jadi dipanggil mustahil aridi, tak mati tu. Ataupun yang mati
tak hidup kembali itu dipanggil mustahil aridi. Iaitu mustahil aridi itu bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua daripada 3 bahagian tadi. Semua ada 3. Wajib aridi, mustahil aridi, harus aridi. Itu jadi yang kata yang bernyawa tidak mati dan yang telah mati tidak kembali hidup tu dipanggil mustahil aridi, iaitu bahagian yang kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan jika terlewat sedikit daripada janji itu, terlewat sedikit atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aridi. Contohnya Tuhan tentukan dia mati pukul 5 petang, contoh. Tentu dia azali contoh. Tiba-tiba dia mati awal sikit. Sebelum pukul 5 matilah. Contohnya 4.50 mati dah. Lagi 10 minit pukul 5 dia matilah. Itu maknanya dia mati awal daripada yang telah daripada putusan tu. Putusan daripada Allah tu dia mati pukul 5. Tiba-tiba dia mati awal sikit. 4.50 contohnya. Ataupun dia mati lewat sikit. Sepatutnya pukul 5 dia mati. Tapi tiba-tiba dia mati pukul 5.10 minit. Lewat sikit. Jadi maka dipanggil yang tu dinamakan dia harus aridi. Harus. Seperti nak mati bila dipanggil harus aridi, dan nak bangkit bila pun dipanggil harus aridi. Nak mati bila. Padahal tarikh kematian dia tu telah ditentukan oleh Allah di azali. Dia nak mati sekian tarikh, sekian jam. Tapi dia lewat sikit ataupun dia awal sikit daripada putusan tersebut. Yang tu dipanggil harus aridi. Iaitu harus aridi tu bahagian yang ketiga. Semua ada 3, wajib aridi, mustahil aridi dan harus aridi. Iaitu harus aridi itu bahagian yang ketiga daripada hukum aridi. Jadi hukum aridi ni ada 3 lah. Inilah yang tersebut tadi tu, wajib aridi, mustahil aridi, harus aridi. Inilah 3 perkara yang dinamakan dia, 3 perkara tersebut hukum aridi. 3 perkara tu dinamakan hukum aridi. Hendaklah kamu wahai talib, wahai penuntut ilmu, mengambil perhatian, fokus, mengambil perhatian, mengambil tumpuan dengan secukup-cukup perhatian, dengan secukup-cukup fokus. Tu. Sebab apa? Supaya lepas kamu daripada nama kejahilan. Jadi nak lepaskan kita daripada nama kejahilan, maka kita kena ambil perhati cukup-cukup, kena ambil perhati, kena fokus, kena ambil faham. Di antara perbezaan di antara yang mana wajib syarak, yang mana wajib aridi, mustahil aridi, harus aridi. Kita kena ambil faham, kita kena ambil perhatian secukup-cukupnya, supaya nak melepaskan kita daripada nama kejahilan ataupun dipanggil kebodohan. Maka beruntunglah kamu wahai talib, wahai penuntut ilmu, selama-lamanya. Bila kita faham, bila kita boleh beza di antara wajib syarak yang mana, wajib aridi yang mana, kita boleh beza, kita dah faham, maka beruntunglah kamu selama-lamanya, yakni dunia dan akhirat. Selama-lamanya maknanya pada dunia dan akhirat. Dunia untung, akhirat pun untung. Sebab apa? Sebab kita dah faham yang mana wajib syarak, yang mana wajib aridi. Mustahil aridi, harus aridi, kita boleh faham dah. Wallahu a'lam, ay alimun. Bermula Allah Ta'ala a'lam, lebih mengetahui, yakni ay alimun, yang mengetahui. Tu. Jadi sekadar itu dulu untuk petang ni, insya-Allah. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung pula huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat pada hari lain lah. Pada hari lain, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa esok
Kalau esok tak boleh, kita sambung lepas raya insya-Allah. Itulah pada huraian, tajuk dia huraian yang ketiga pada menyata hukum adat. Ini satu lagi, hukum adat. Kita kena tahu hukum adat. Yang tadi hukum aridi. Yang sebelum ni hukum syarak, hukum taklifiah. Jadi kita kena faham semua tu supaya nak melepaskan kita daripada kata nama jahil. Jahil lah, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu live secara ringkas pada petang ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua lah, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri masing-masing, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.